Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Hakim bin Abdul Halim. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tajuk institusi raja di Malaysia. Jadi, sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin menerangkan dahulu tentang definisi institusi raja di Malaysia. Jadi, institusi raja di Malaysia adalah satu tradisional yang sedia ada dari zaman dulu lagi. Jadi, Malaysia adalah antara negara di dunia yang masih mengamalkan sistem pemerintahan berperlembagaan ini. Ia merupakan satu warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Institusi raja di Malaysia adalah satu institusi tradisional yang sedia ada sebagai teras sistem pemerintahan dan pentadbiran sesebuah kerajaan Melayu yang telah muncul berabad-abad lamanya dari zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka lagi. Sehinggalah kini masih digunakan lagi institusi raja ini. Misi pertama dalam institusi raja di Malaysia ialah sistem pemerintahan kukuh. Jadi, institusi raja telah membentukkan satu sistem pemerintahan yang kukuh dalam sejarah tamadun manusia. Kedudukan institusi raja bertunjangkan rakyat yang mendaulatkan raja mereka bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka sebagai kuasa pemerintahan yang meletakkan raja sebagai untuk memerintah dan mentadbir sesebuah kerajaan itu. Jadi kesinambungan dari sistem itulah telah menubuhkan beberapa negeri di tanah Melayu yang diperintahkan oleh raja-raja Melayu. Apabila Persekutuan Tanah Melayu merdeka, institusi pemerintahan beraja diteruskan dengan beberapa pidaan yang disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Jadi seterusnya ialah sistem raja berperlembagaan. Jadi menurut konsep raja berperlembagaan, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara di Malaysia. Jadi perlembagaan persekutuan telah dikubal dengan mengadakan syarat-syarat sedemikian untuk membolehkan pelaksanaan sistem ini. Salah satu kriteria ialah sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa tiga bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif. Eksekutif ialah dalam bidang pentadbiran. Jadi dalam sistem raja berperlembagaan, raja haruslah bertindak mengikut peruntukan perlembagaan yang telah ditetapkan, sekaligus ia menutup ruang-ruang kepada kuasa mutlak. Jadi menerusi sistem raja berperlembagaan, raja-raja bagi negeri hendaklah bertindak atas nasihat majlis eksekutif yang diketuai oleh Menteri Besar. Jadi setiap raja, contohnya raja di negeri Kedah, akan bertindak mengikut nasihat Menteri Besar Kedah. Jadi sementara itu, di peringkat persekutuan pula, Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak atas nasihat Jemaah Menteri, iaitu diketuai oleh Perdana Menteri Malaysia. Jadi dalam semua perkara kecuali dalam beberapa perkara yang disebut sebagai kuasa budi bicara. Jadi seterusnya ialah raja dan rakyat. Jadi seperti yang kita tahu, institusi raja tidak dapat dipisahkan lagi dengan masyarakat Melayu. Jadi kedua-dua pihak, sama ada pihak raja ataupun pihak rakyat, hendaklah saling memerlukan antara satu sama lain. Jatuh bangun sesebuah negara seperti yang dibuktikan dalam sejarah kerajaan dan Kesultanan Melayu terletak kepada kerjasama antara rakyat dan raja dan rakyat. Jadi justru raja yang memerintah memerlukan kebijaksanaan, manakala rakyat pula hendaklah memberikan ketaatan yang tinggi kepada raja ataupun sultan bagi memastikan ketahanan dan kerugian sesebuah negara itu. Jadi seperti kita, rakyat Malaysia hendaklah taat kepada raja kita supaya negara kita sentiasa aman dan makmur. Jadi institusi raja juga telah diterima sebagai simbol perpaduan menerusi perlembagaan persekutuan dalam perkara 153, iaitu menjaga kedudukan
orang-orang Melayu dan mengabaikan dan tanpa mengabaikan kedudukan dan kepentingan bangsa lain seperti bangsa Cina, India dan selainnya. Jadi ini bermaksud raja bukanlah hanya raja kepada sesuatu bangsa ataupun golongan tertentu sahaja. Raja adalah payung kedaulatan bagi sebuah negara itu untuk memberi naungan saksama kepada setiap warga yang tinggal tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja hendaklah bersemayam di puncak struktur pemerintahan, merupakan lambang kuasa dan simbol perpaduan. Masih relevan. Jadi maksud masih relevan ini adalah semua sistem pemerintahan yang dilakukan dahulu, dari zaman dahulu, masih relevan, masih digunakan lagi sehingga zaman sekarang, sekalipun berlaku perkembangan dan peredaran zaman. Ini kerana institusi raja adalah kesinambungan agama, budaya, adat resam dan cara hidup. Kerajaan dan dasar boleh bertukar setiap 5 tahun, iaitu dengan mengadakan pilihan raya. Seperti yang kita tahu, setiap 5 tahun negara kita akan mengadakan pilihan raya untuk memilih kerajaan baru. Namun, ada beberapa perkara perlu dikekalkan untuk kestabilan dan kesinambungan agama, identiti, budaya dan cara hidup masyarakat di negara ini. Sejak berkurun lama, budaya dan cara hidup masyarakat di Malaysia adalah cara hidup budaya Melayu dan Islam. Sikap tekun memajukan diri, berkongsi kekayaan dan membuat penegasan dalam beberapa perkara ada kalanya sangat diperlukan. Walaupun kedudukan institusi raja dalam perlembagaan dan sistem perundangan negara agak menyerlah, rakyat tidak boleh mengharapkan apa yang terpahat dalam undang-undang itu tidak terhakis. Ini kerana apa yang disebut mengenai perlembagaan ialah ia undang-undang organik yang boleh diubah serta bergantung kepada berpuncanya kepada tata rajah politik. Jadi selain itu, sistem monarki dan berperlembagaan tidak patut dijadikan alasan untuk menyekat sumbangan raja kepada negara, melonjakkan kredibiliti sebagai raja, mendekatkan diri dengan masalah rakyat serta meningkatkan taraf hidup rakyat adalah juga boleh ditakrifkan sebagai maksud tersirat dalam raja berperlembagaan. Jadi raja berperlembagaan bukan hanya merujuk kepada raja yang bertindak mengikut jemaah nasihat jemaah menteri semata-mata, tapi hal ini bermotifkan politik raja berperlembagaan harus bijaksana dan mendapatkan konsep perkembangan, terutamanya penyalahgunaan kuasa dilaksanakan sepenuhnya dalam sistem raja ini. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.